وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عامة كافة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji bagi Allah, berkat keizinannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hingga ke saat ini dihitung dan dihisab oleh Allah sebagai amalan soleh, amalan kebajikan. Moga kita dapat persembahkan di hadapan Allah di pada mahsyar nanti sebagai orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, bertakwa serta beramal soleh, insya-Allah. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, juga kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Seterusnya hadirin hadirat, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini ada manfaat. Semoga dididik oleh Allah menjadi hamba-Nya yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, insya-Allah. Sebenarnya malam ini yang setahu saya malam Ustaz lain tu. Jadi kesilapan siapa-siapa pun boleh jadi. Dan satu lagi saya minta maaf banyak-banyak, sepatutnya juga malam ni kita bawa kitab nasihat agama dan wasiat iman. Tapi kitab tu hilang, entah ke mana, saya pun tak ada report boleh dia ni. Cari rumah tak jumpa, nak marah kat bini pun bini sarap mengandung. Jadi melilau cari entah mana kitab tu bukan baru sangat, lama dah, sampai terkoyak dah, kulit-kulit tu hilang, tak tahu duduk mana. InsyaAllah kita kena cari yang lain, kita beli lain buat macam mana kalau tak jumpa kan. Hilang pun, rumah saya kan besar mana pun halusnya, tapi tak tahu duduk tang mana kitab tu. Kalau kita cari lama-lama, dia menyebar, membuat don itu dah. Jadi malam ni kita isi juga ruang waktu yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini, mudah-mudahan juga agar usia kita ini dipenuhi dengan perkara yang tidak lara ataupun tidak melakukan perkara maksiat, insya-Allah. Baik tuan-tuan, dalam satu hadis, kitab Mustika Hadis, hadis yang ke-121 ada menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat bahawa umatnya lah yang mula-mula akan melintasi titi sirat, bukan umat Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, tapi kata Nabi, umatku, aku dan umatku akan melintasi titi sirat yang di bawahnya ada Jahannam ataupun api neraka. Api ini akan mengait, wallahu alam mengait yang dalam kaedah macam mana, tetapi yang kita kena faham makna dia api itu dia akan tarik orang-orang umat Nabi Muhammad yang melintasi titi siratal mustaqim itu, yang tajamnya lebih daripada pedang dan halusnya lebih daripada rambut yang dibelah tujuh. Tugas api neraka ni, dia akan ragut, dia akan tarik orang jatuh ke dalamnya, iaitu neraka Jahannam, yang Nabi kata berdasarkan amalan-amalan. Amalan elok tak apa, kan terus sampai ke syurga. Dan sehingga seteruk-teruk umat Nabi Muhammad ni yang jatuh bangun, rebah bangun,
pun akhirnya sampai juga ke sebelah sana untuk masuk dalam syurga. Jadi mau atau tidak, semua akan melintasi titik sirat. Sehingga Nabi kata umat yang lain sebut apa? Allahumma Rabbi Salim, Rabbi Salim, Tuhanku selamatkanlah. Nak tunggu giliran umat lain pula tu. Ketika umat Nabi Muhammad lintas, umat lain Rabbi Salim, Rabbi Salim, termasuk Rasul-Rasul yang sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan juga Rasul-Rasul lain. Semua ucap selamatkanlah, selamatkanlah untuk diri masing-masing. Jadi kalau kata kita nak masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang ingin berjaya melintas titik sirat itu dengan baik, kalau kata kuman-kuman jatuh rebah, bangkit rebah, bangkit jadilah noh, daripada terjun terus ni. Betul tak? Kalau orang kata kalau pi makan kenduri lah pun boleh makan cucuk keria, cucuk tempeyek orang tinggal pun jadilah. Pi juga makan kenduri dah pi lambat. Makan juga kenduri. Jangan tak sampai langsung. Kemudian kalau kata jatuh neraka jahanam ni, neraka teruk ni, macam mana keadaan kita? Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan, kesempatan yang kita ada, kesempatan, peluang, ruang yang ada itulah kita kena rebut berbanding dengan orang lain yang tidak mau rebut langsung. Apatah lagi teknologi di ujung jari hari ini. Tak apa, ambil ilmu daripada internet, ambil ilmu daripada Google. Tak payah nak hadir ke masjid, ke surau, tak payah benda tu. Lebih baik ambil tempat-tempat kita duduk di rumah sambil tidur lentang pun boleh Google, tengok apa makna ni dan sebagainya. Macam mana nak dia orang baik, macam mana nak dia dan sebagainya, semua boleh Google. Sebenarnya kita tertipu dengan tu tertipu dengan benda-benda yang kita sangkakan baik dalam internet, padahal yang terbaik sekali kita tak terfikir. Jadi tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang kita anggap benda tu baik bagi kita, tetapi ia menjadi lara, sia-sia. Sia-sia ni kita nak kata dosa pun tak mungkin dosa semua. Jadi sia-sia ya. Sia-sia jadi rugi. Takut pergi kepada dosa, rugi pun dapat, dosa pun dapat. Jadi makna dia, malam ni mari kita cuba-cuba, kita semak, kita belek apa perkara-perkara yang sia-sia yang kita selalu buat. Ulama mengklasifikasikan beberapa jenis perkara yang menyebabkan kita lakukan benda tu tetapi menjadi lara dan menjadi sia-sia. Pertama yang dia kata, orang yang berdoa untuk dirinya sendiri tetapi tak berdoa untuk kedua bapa. Doanya menjadi sia-sia. Katakanlah doanya panjang lebar, doa atas kajang, tapi tak ada doa untuk kedua bapa. Sia-sia kata ulama. Cuba kita renung sebelum kita tidur, kita ada dua tangan. Mak kita ada dua tangan. Tangan ni lah yang memelihara 7-8 orang. Dua tangan yang menjaga anak, termasuk dengan kita. Bila kita lapar, tangan tu juga yang suap. Kita dahaga, tangan tu juga yang suap. Bila kita mandi, tangan inilah yang meratakan seluruh anggota badan. Tangan mak tu, dia tonyoh daki-daki, celah ketiak, celah kangkang, kepala, semua, telinga semua dia buang, mata pun. Kalau boleh apa benda yang tak elok, semua dibuangkan dalam tubuh, pada tubuh anak dia. Dua tangan. Cuba kita tengok tangan kita. Kalau boleh ada tik mata pun, main mak nak buang. Lah ni kita tengok tik mata mak kita belekeh, kita ada abang yang tu. Mak pa tik mata belekeh, malu kat orang. Ni kita. Anak kita waktu kita kecil dulu, mak tak pernah yang tu. Dia panggil, "Mai, cik ni tik mata, mak nak buang tik mata." Oh, comel ni, dia buang. Mai mak kita tua, kita boleh kata macam tu. Malu kat orang mak buang tik mata. Tu anak kurang ajak nama dia.
Kalau ikut hukum ni boleh pun nampak tu lah, tapi dia nampak kita balik lah. Kalau anak yang bertahap yang tu anak kurang ajar. Jadi dua tangan tu lah yang memelihara. Allah Ta'ala ciptakan wanita yang cantik, malaikat tanya dua tangan saja ya Allah. Ya, tangan inilah bila memeluk anak dia boleh sengak. Tangan ni yang memeluk anak dia, hilang lerai rasa rindu. Dua tangan saja Allah Ta'ala bagi jadi tali but, tapi boleh memelihara, menjaga, mendidik anak 10 orang, 11 orang. Tu yang kata ibu ni, kejadian wanita ni istimewa. Bukan tak nak abang kata lelaki tak istimewa, tak. Tapi kelebihan yang ada pada perempuan, bukan nak abang kata lelaki tu tak lebih, tak. Tapi itu keistimewaan di antaranya yang ada pada perempuan. Ayah boleh tak? Tak boleh. Kalau kata mati bini pun dia duk gelisah. Kan gelisah apa? Tak boleh minum kopi. Kok mana pun dia nak cari seorang lagi. Tu yang kata bapa. Kalau ibu ni kalau dia kata tak mau dah, cik tak mau nikah dah, boleh jadi sampai ke mati dia tak mau nikah. Duk teringat lelaki tu lah. Tapi orang jantan fitrah tak boleh duk. Kok mana pun nak cari kak. Fitrah lelaki cari pengganti, walaupun tak sama, cari juga. Jadi kita berdoa, jangan sesekali kita lupa untuk doa kepada kedua ibu bapa. Bohlah masa Melayu lah doa, ya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ajak kasihi mereka seperti mana mereka mengasihiku ketika aku kecil. Sama tak dengan kita kasih besar? Lain. Budak kecil kita tengok pegang pisau pun, jangan. Pegang cawan kaca pun, jangan jatuh. Tu makna kita sayang. Kalau jatuh tu, kaca kena kaki dia. Bila main peringkat usia agak remaja, kanak-kanak, terus dia nak agah pokok, kita kata agah jatuh penampak. Tu makna kesayangan kita tu dia kurang sikit. Tapi waktu kanak-kanak, waktu kecil, beza dia lain. Anak sakit, mak sengkang mata. Ayah tak apa, lena apa isu nak cari kerja, pergi cari kerja, cari duit, mak sengkang mata. Mai besar pula bila anak abang, mak cik susah, hati mak lagi susah hati. Pak lain, baby kat dia, larang tak mau dengar, baby kat dia. Mak lain lagi rasa susah bila mendengar anak dia dalam kesusahan. Gamaklah kita ni. Dengar kata mak penimpala, mak suruhlah lepas pergi beli tu Panadol lah macam kabat tu, boh layak ciao, kata mak minum, insya-Allah lega. Tu anak ku ajar. Anak yang elok, dia terpa balik. Kalau jauh tak payah, dia terpa balik, dia pergi cari daun cermai, dia pergi cari daun buah yang. Pernah tengok buah yang kok yang? No? Dia ambil balik buah dalam besen, dia ramah. Bukan dia ramah kepala mak dia tak. Dia ramah ayak dalam besen tu. Ramah kali dengan daun. Mak tidur. Nampak kentola atas batai. Tidur mak. Macam nak jaram kepala mak bagi sejuk. Usap dengan elok. Dulu mak kita buat kita macam tu. Sampai mak dia sengok ngantuk. Ngantuk, anak panas kepala. Takut tarik. Kita dah buat kat mak kita macam tu. Ada buat kat ayah kita macam tu. Ayah kita sakit, ketak-ketak lah je lah, ayah pergi lah mandi tu, bau hapak ni. Kita yang kena bawa, kita yang kena pimpin. Mak ayah kita pergi beli ayak, tak atas kerusi. Mak kita tak apa. Mak kita sendiri tak apa. Pergi mandi mak kita. Apatah lagi yang dinamakan lelaki. Anak lelaki wajib dia tidak ada. Kalau perempuan, dia kena taat pada suami dia. Kita ni, tu yang kata kena tarbiah bini kita. Ni kita mak sakit demam, alah ambil pilih bang pun ada orang tepi rumah tu. Tu ikut yang jenis ikut bini kau ajak tu, kali lelaki jadi kau ajak. Kena tarbiah sungguh. Mak kita demam, bini kita mah, lah bang, Allah itu bawa balik pun kalau pak jenis tu jaga. Cari bini seorang lagi tak apa. No, kalau bini yang kasih kita ni, dia jaga elok, kita nak tinggal pun sayang. Balik-balik tanya abang nak minum tak, dan nak tok punggung tak koseng kita, abang nak ayak. Amboi hak tu seronok. Abang esok nak pakai baju mana, nak serika tak siap.
Seluar dalam hak mana, biru ke, merah, oranye ke, nak serika siap. Dia abang ditanya siap, hak tu seronok sungguh lelaki. Ada punca dia. Baik, itu yang pertama, kita berdoa tapi tak berdoa untuk kedua bapa kita, doa tu sia-sia. Sia-sia saja pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia kata, orang yang kerap membaca Al-Quran tetapi tidak tertib. Baca ikut dan, yang panjang pendek, yang pendek jadi panjang, jadi tidak tertib. Dalam bulan Ramadan yang baru ni, saya dapat maklumat daripada kawan lama saya. Mengaji tahun 81 dulu, darjah 1 sampai 86. Lah ni pakat tua-tua dah, umur 40 tahun dah, baru jumpa tu pun jumpa di alam maya. Dia kata, grup kami buat tadarus WhatsApp, melalui WhatsApp. Macam mana cara dia? Baca di mana? Dalam satu majlis ke apa? Tak. Baca di rumah masing-masing. Macam mana? Seorang ketua dia kata, dia tentukan, hang baca surah ni, hang baca surah ni, hang baca surah ni. Syarat dia sebelum pukul 12 mesti habis. Nak baca waktu mana tak apa, tapi tu dinamakan tadarus. Kita bak ada tu tadarus apa jenis tu? Siapa tegur hamba? Tak, baca seorang-seorang. Uish. Siapa abang hamba tu? Ustaz. Saya balas, tu ustaz ke ustaz? Tak, ni bukan calon-calon ustaz ni. Ngajak kuliah kata. Oh tu kah? Kita pun segan nak bantai lagi, dia marah pula. Lah ni khabar kat dia, tadarus tu makna dia bukan target untuk mengkhatam. Tadarus tu makna dia membaca Al-Quran di samping memperbaiki bacaan. Dia kena duduk dalam satu majlis. Dia rupanya hari ni Yahudi buat kerja ni, dia nak bagi kita seleweng. Kemudahan yang terlalu kita anggap mudah pula dalam konsep agama. Saya pun tak tahu mazhab apa, buat tadarus melalui WhatsApp, tak apalah kan. Tapi rumah masing-masing, baca seorang-seorang. Kalau gitu saya pun mau mbah habis macam mana pun. Panjang ke pendek ke, idghamah unyih ke, iqlaq ke apa, siapa pun tak tegur. Itu bukan konsep tadarus. Konsep tadarus ialah bukan semata-mata untuk khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, tapi memperbaiki yang tu yang betulnya. Kalau baca Fatihah, esok kita baca Al-Fatihah. Pasal apa? Nak memperbaiki yang tu baru betul. Ni baca mayang tarawih berapa puluh kali dah. Nabi SAW pun 9 tahun 9 kali saya berpuasa dalam umurnya. Kita ni bukan kata 9 kali puasa, berpuluh-puluh kali, tapi Fatihah tak apa nak berbetul. Itu konsep tadarus, bukan kata dalam bulan Ramadan, tetapi tiap-tiap hari kita lebat. Dah tak boleh, kita ulang balik. Bukan kata nak habis sampai qul a'udzu birabbinas. Ini salah konsep kita. Siapa yang nak mendidik, siapa yang nak ubah, kalau kita sendiri ligan benda yang tidak disuruh, tapi kita kejar benda yang menjadi sia-sia. Auzubillah min zalik. Jadi kalau baca Al-Quran, biarlah tertib. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Quran dengan tertil, baca dengan elok, baca dengan betul. Sebab orang Melayu ni dia lebih suka membaca daripada mengambil tahu makna. Kita mana tahu makna bahasa Arab, berapa puluh tahun dah kita sembahyang. Sebab tu kita dalam konsep Quran, ayat Quran ada yang sedih, ada yang memberi semangat, ada yang menunjukkan kalimah-kalimah yang membuatkan hati sedih, sebab dan sebagainya. Kita rembah lagu macam padahal ayat sedih, kita buat ayat sedap. Sini uku' dan hil aku hisab. Surah apa? Surah apa tuan? Ingat tak? Dia kata bak sini rokok dan his batang aku nak hisab. Tak faham lagi. Bila dia buh dalam bahasa Arab, tak faham dah. Orang tanya makna surah apa, tak tahu. Dia kata bak sini yuk main ni rokok dan hil, rokok dan hil. Aku nak hisab. Aku nak hisab.
Kan? Dia buat lagu sedap. Kalau ta'da ruku' dan hil ruku' Suria pun jadilah. Sedap tak? Kalau tak ada rukuk dan hil, rukuk Suria pun jadilah. Turun sikit tu. Tanya surah apa ngah-ngah. Saya pun tak tahu surah apa. Tu dia. Yang kata orang Melayu ni, dia suka macam tu. Yang lebih-lebih orang tak suruh, dia lebihkan sangat. Kita tak tahu makna. Macam kata nama dan kata sifat lah kan. Yatim. Yatim tu kata sifat. Yatim tu makna sifat orang yang tak ada bapa. Kalau yatim piatu, tak ada mak dengan ayah, betul tak? Kalau yatim kematu, toto dah, tu tak pergi yatim. Tapi kita ni, sedap nama yatim ni, boh nama Yatim bin Ahmad. Sedangkan yatim tu kata sifat, bukan kata nama. Esok dia menikah, dapat anak, dapat cucu, ni nak apa dia? Anak yatim. Oh tu no, kita kena bagi bantuan. Kena dia tu yatim. Nama dia yatim. Tanah berpuluh-puluh kaya. Orang dah kata ni anak yatim semua ni. Semua anak yatim. Cucu yatim. Orang pakat bagi derma, tengok-tengok pak dia tu dia Mercedes, Volvo semua dah. Tu dia. Pasal apa? Kita kurang pemahaman. Benda tu kata sifat kita dari nama orang. Nama Nur Zina. Sedap tak? Sedap tak? Nur Zina. Cahaya penzina. Tu dia. Buhlah nama Nur Zina. Binti siapa sekian. Tengok-tengok mana orang yang berzina. Sedap ya. Siapa nak lagu tadi boleh apa? Buat kaset, buat album kan. Tu ada lagi tu. Kalau tuan-tuan dengar kan. Jenah gelak dengar. Saya mula dengar, wahai suruh apa ni, tak pengetahuan. Tengok-tengok lah kali rokok daun pun ada kok. Bukan dia ni kata ni mengarut. Baik, yang ketiga kata ulama, lelaki yang masuk masjid tanpa solat tahiyatul masjid. Kita lelaki, orang perempuan tak. Orang perempuan dia masuk, dia afdal sembahyang di rumah. Kita yang masuk keluar masjid ni tanpa solat tahiyatul masjid. Ulama kata bodoh. Ulama kata bodoh sebab apa? Ni sembahyang yang cukup ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk tu terus buat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Makna dia kita menghormati masjid kerana Allah Subhanahu taala. Tu rumah Allah. Jangan kita masuk-masuk duk galik, duk sembang, tu tak afdal. Masuk terus sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ada yang cerdik lagi pergi duduk. Sembahyang tahiyatul masjid tak boleh dah. Dia kena keluar, masuk pula baru boleh. Yang tu kena faham tu. Sebab ni yang takut kita buat selama kita duk ada waktu tu jadi sia-sia. Sedangkan waktu tu dituntut sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lah jadi trend. Pergi akad nikah lah ni di masjid. Dulu di rumah orang, tak apalah. Hak orang main bulan pun boleh duduk. Lah hak tak main bulan megatai masuk juga. La ilaha illallah. Yang terbaru ni dia buat trend apa? Buah pintu gerbang dalam masjid. Lagi teruk. Tu amalan Yahudi. Hak kita duk buat di rumah kita tu. Buat pintu gerbang. Tu amalan Yahudi. Lah jadi trend majlis kenduri. Catering kata support package semua komplit. Siap kali dengan DJ, siap kali dengan pelamin, siap kali dengan pintu gerbang. Kita pun lalu masuklah ke gerbang tu. Rupanya tu amalan Yahudi. Lama lah kita nak buat. Bila orang buat mulut sedap tu, rumah mereka ni siap pintu gerbang putih, dia bunga-bunga berkenan lah. Kita jangan duk buat yang tu. Kita pakat mengaji tak suruh buat itu. Buat kenduri kenara simple saja. Buat takat mana kita mampu, biar dapat berkat daripada Allah. Jadi di masjid peranan kita ni masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tak kira kita jadi anak dara ke, kita jadi nak tona ke, utamakan yang tu. Dia nak dara, tak pergi masjid pun tak apa tu ya. Tapi lah ni dia nak pergi juga. Kukik dia gelak. Boh nampak orang-orang pun tahu tu. Kita lah tak apa faham lah ni. Dulu orang perempuan malu nak ikut pergi. Lah 15 biji kereta usung mengantin.
Jadi pengiring pengantin saja 15 biji kereta. Padahal bukan hari kenduri, jenuh tu rumah nak siap makanan. Duduklah masjid lah, hak mai bulan pun ada, hak tak mai bulan pun ada. Kali nak trona tak buat sunat tahiyatul masjid, siap kali ngantuk imam tak ada nak buat. Pasal apa? Duk ada 3 pengantin, terlepas tu jam lah apa sekali shake hand RM80. Baik tak sah duk bayang sunat. Kali dengan hak tu kata sah pun tak bayang bayang sunat. Kita buat yang ni terus. Tak dan. Jadi kita yang dah kita mengaji, jangan sia-siakan benda ni. Masuk masjid buat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita pergi lambat pun sembahyang dah orang bang azan zuhur, buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau sempat lagi buat sunat sebelum zuhur. Nah, sunat tahiyatul masjid tu besar fadilat dia. Kemudian tuan-tuan disebut lagi oleh ulama melalui kubur tanpa memberi salam. Rupanya ni pun juga perbuatan sia-sia. Yang kata perbuatan sia-sia ni bukan sia-sia sepanjang masa, sepanjang hari tu dah. Katakanlah kita melewati kubur, jarak dia 3 tiang elektrik. Jarak itulah menjadi sia-sia hidup kita. Esok kita nak mati juga, tiba-tiba orang lalu tak bagi salam kita. Apa kita rasa? Kita tak boleh nak atas lah. Tapi kita rasa, oh tak ada orang bagi salam. Rupanya di dunia dulu kita tak bagi salam ketika melewati kubur. Berilah salam tuan-tuan. Assalamu ala ahli diyar, ataupun Assalamualaikum wahai ahli kubur. Cukup memadai, bukan kuat, bukan cerkah lah kita dak. Senyap saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Sudah memadai. Kalau kita dalam satu keluarga lagi cantik, ni kubur, bagi salam kepada ahli kubur. Isteri, anak-anak, semua bagi salam kepada ahli kubur. Esok kita pun nak mati, orang lain pula akan bagi salam kepada kita. Ni yang kata benda tidak sia-sia. Dia ada tukar ganti. Esok kita mati, orang lain pula bagi salam kat kita. Begitulah seterusnya sampai hari kiamat. Kita dulu dimomokkan dengan takut bila lalu kubur ni, takut tu. Dulu jalan tak ada, jalan lecah, pergi tengok TV rumah orang hujung kampung. Kenal lah cerita hantu dalam tu, Pontianak. Nak balik macam mana depan kubur ni? Tarik kasut Jepun tu, lari viung tak berasak sampai rumah lega. Orang tu lu jahat. Lalu kubur tu, dia gempak tu dah. Padahal kubur orang Islam. Kawan-kawan kita juga yang mati tu pun. Takkan kawan nak musik kawan kot, no? Tak mampu. Musik ku balas bini hang. Dah, no? Kok kalau kata kubur Cina Hindu lain lah cerita. Ni kubur orang kampung kita. Tapi orang tua dulu dia buat cerita lalu mampu yang. Orang tua dengan memang dia buat cerita hak mana tak terpakai, jangan kita ambil. Jangan kita gunakan. Sebab kita dah ni ilmu mencurah-curah baik kita. Tak macam dulu dah. Kita percaya sungguh-sungguh apa yang orang tua kata. Dulu nak masuk kubur pun, katakanlah kubur tu Haji Ismail mati lu. Nak masuk kubur minta izin kat dia. Tok Mei nak masuk kubur cucu nak masuk kubur. Tok Mei kalau dengar menatang ni aku kada sangkut pok pun kalau dia boleh cakap kan. Tapi orang tua aja. Siapa paling mati paling awal kubur ni? Tok Mei. Masuk bagi salam, minta izin kat dia lu. Tidak, esok hang kencing tak boleh. Orang tua nak ambil buah-buahan dalam tengah-tengah hutan. Tok, cucu nak ambil buah ni tok. Nak kencing hutan macam tu lah. Cucu nak kencing tu. Kalau cucu tak lari, cucu kencing atas kepala tu. Punya jadi benda syirik dalam kehidupan kita. Jadi dalam kubur, berilah salam. Dan ada adab-adab kita menziarahi kubur. Dilarang melangkah kubur. No, jangan main. Kita ada adab-adab dia. Baik, seterusnya kata ulama, apa lagi yang menjadi sia-sia, iaitu pemuda yang lalai pada zamannya tanpa sebarang manfaat. Yang kata pemuda ni masa mana? Masa mana kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, orang tua. Dia ada beberapa peringkat. Dewasa. Dewasa ni umur apa? Siapa tahu dewasa? Dewasa ni umur 40. Tu waktu matang. Usia matang umur 40.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul ketika usia 40. Orang kaji-kaji kenapa? Itulah waktu nak buat perubahan dalam hidup. Waktu dewasa, waktu matang. Sebab tu ada orang perempuan abang saya, ustaz, umur 40 ni orang perempuan kenal banyak. Oh, betul ke? Dia tak tahu kita pun 40 uban cerah lah. Tapi dia kata orang perempuan suka. Kalau suka syok tu. Syok. Apa tak syok? Kalau lembu syok, biar orang perempuan syok. Jadi waktu usia 40 tu, dia dianggap dewasa. Umur 40 ni lah, kalau kita nak buat perubahan, buat kepada yang elok. Kalau tak mau, adat menurut akal tu, orang tua kata harus ya kalau tak mau ubah umur 40. Saya pun syukur umur 40 ni, cecah umur 40, tak beli mocun tahun ni. Masa 39 beli mocun. Tu nak ubah bukan senang. Tahun ni anak-anak kata ayah beli mocun. Buat tak arti. Syukur alhamdulillah tak beli, sekupang pun tak beli mocun. Kita duk pergi hebat ke orang, kita ni raya apa Cina, raya apa Hindu, ternyata kita beli. Tahun ni alhamdulillah. Usia 40 tahun tak beli. Tahun depan insya-Allah kita tak mau beli juga. Main ke dah main. Tu bukan saya beli. Orang lain beli. Saya tak beli. Alhamdulillah. Siapa tak teringin minum mocun, honok, tapi kita kena buat takti benar. Tu nak ubah tu bukan beli semua, sikit-sikit. Nah. Life begin 40. Orang putih kita tu, kalau Melayu kita apa? Hidup bermula pada usia 40 tahun, baru nak rasa matangnya usia 40 tahun. Jadi waktu zaman muda ni, akal sihat, otak sihat, badan sihat, tenaga kuat, badan tegak. Waktu ni jangan kita lalai daripada melakukan perkara-perkara kebajikan. Ikutlah hidup cara seperti mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang berani ni terhadap orang-orang yang menentang Islam ni, tak ada cerita lah, tak boleh mengalahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia di antara seorang pemuda yang sanggup menggantikan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hijrah. Yang dia pun tahu malam tu kalau orang bunuh memang dia akan mati. Tapi rahsia tu terpendam dalam jiwanya. Beberapa tahun baru orang tanya, wahai Sayyidina Ali, pasal apa hang berani ganti tempat Rasulullah lu? Dengan kata-kata semangat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali, kalau malam tu Rasulullah mati, Islam takkan sampai kat kita. Tapi kalau aku mati malam tu, Islam akan sampai kat kita. Tu kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita sanggup ke buat yang tu? Sanggup ke? Tanya, tepuk dada, tanya iman kita, sanggup ataupun tidak. Subuh pun berperang dengan syaitan yang berpangkat perebek. Dia tertidurlah, tidur. Kita pun telik mata, tidur. Yang main tidur tu pasal apa? As-salatu khairum minan naum. Dia lanjut tang tu kita apa? Mok terih. Sebenarnya dia kena cengih. As-salatu khairum minan naum. Mayang tu lebih baik daripada tidur. Jaga terih. Ni dia tarik. Luk terih kita. Tu yang kata konsep orang Melayu tu. Cuba tengok takbir raya. Lanjut sampai mendayu, sampai meleleh, sampai ketak biak-biak. Orang Arab ni depa semangat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebab Nabi kata hari tu kena gembira. Kita jebeh mulut tinggal menantu tak balik anak tu. Allahu akbar. Allah. Kaedah kita tak kena. Nak bagi sedap sampai mendayu-dayu, sehingga kita salah konsep yang Rasulullah kata hari tu hari kita gembira. Aidul Fitri kembali kepada fitrah. Kita bebas daripada dosa-dosa. Bukan kita bebas daripada agama, tapi bebas daripada dosa-dosa. Salah kita. Kena ubah. Siapa yang azan kena cengih tentang as-salatu khairum minan naum. No, jangan duk mendayu-dayu luk kata. Orang nak mai pun luk juga. Tu kita subuh pun berperang. Perang dengan setan, perang dengan iblis. Yang dia sediakan selimut daripada kulit babi. Siap selimut kita ambur sedapnya. Kalau selimut nipis tu lagi merekod, merempun.
Kalau tidak pakai kain pelekat saja tu merempun habis kat tengkuk. Kain pelekat tu merempun kat tengkuk semua. Hak belakang tak ada apa langsung. Sejuknya pasal patutlah duk sejuk sangat. Tu kita kena jaga sungguh. Kemudian seterusnya kata ulama, orang yang undang tetamu tetapi tidak layan dengan baik. No? Panggil orang mai rumah dia, tapi buat layan tak layan. Orang tanya patah, dia jawab suku patah. Orang tanya 2 suku kata, dia jadi 3 suku. Tu layanan tak baik. Bila panggil orang ni, ahlan wa sahlan, marhaban, makna dia satu ungkapan yang mengembirakan tetamu. Mai masuk, sila. Tu, duduk, silakan duduk. Layanlah dari segi percakapan dengan bahasa yang teratur. Duduklah, saya nak ambil minuman sat. Kita makan apa yang ada. Terima kasihlah sudi mai rumah saya. Tu dia layanan. Sediakan kain tolak khas, sediakan kain pelekat khas, sediakan kupiah khas untuk tetamu kita. Tu yang kata meraihkan tetamu. Ini salah satu amalan jahiliah yang Rasulullah terapkan dalam Islam. Siapa yang tidak melayani tetamu berdosa. Tu amalan jahiliah dulu, tapi Nabi ambil sebagai amalan diterapkan dalam Islam. Kita kena layan betul tu. Kalau yang perempuan, silakan masuk sembang dengan isteri saya di ruang lain. Kalau rumah orang kaya lah buat 2 ruang kan. Ruang untuk lelaki, ruang untuk perempuan. Silakan, tak mau campur-campur kan. Lagi orang perempuan pun dia pun nak sembang tak, cubit hangku. Nak belek manik ni sampai batas kepala ni rupa manik koram berat 6 kilo. Ni, yang beli tak mana? Hang beli. Dengar perempuan dia sembang bab tudung 3 jam. Tu perempuan kalau sembang dengan kita lepas pun segan duk kelin-kelin. Tang mana dia beli tudung ni, aku teringin kau. Jadi bila tetamu mai, raih dia dengan elok. Makanan-makanan, kalau boleh dia nak mai makanan yang hang suka apa dia. Tu sebab tu para sahabat dia suka mengundang tetamu mai rumah dia, kerana bila tetamu pulang, tetamu membawa dosa-dosa tuan rumah tu lempar entah di mana. Tapi kita tak mau. Aku tak panggil tamu mai, aku pergi rumah orang tak apa. Hak jenis genggam kan. Dia tak pergi rumah dia. Orang nak pergi, dia nak pergi orang, seronok. Orang tak panggil dia pergi je. Boleh makan free tau. Jenis tu memang kaya sungguh. Jenis kedekut. Jadi tetamu yang memang kita, layanilah ia dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tak suka durian, beli buah lain. Kalau ada buah tangan lagi, ni tolong bawa balik ni. Ni rezeki lebih untuk hangpa ni bawa balik. Ni tengok-tengok kain tolak tu rumah pun berkelarah. Dia tengok pun khak tui. Tak? Nak bagi kain tolak kat tamu, bagi kain tolak elok, kawan nak mandi. Tengok beritam sana, beritam ni, pelahung, tandu pelahung. Macam mana tetamu nak pakai? Dia lap ketiak, dia lap hak nu semua bagi kat tamu. Rosan tetamu tu 3 hari tak akan nasi lah. Kena bagi. Kain telekung, hak orang perempuan, dia rajin jadi tik lalat tang ni dengan buah dagu. Jangan duk bagi hak tu. Bagi hak tak pakai lagi, hak tak ada tik lalat. Hak tu orang rumah pakai tik lalat apa tu, mengganti manik Quran. Jadi layani tetamu dengan sebaik-baik. Kalau boleh makanan yang teristimewa untuk mereka. Amalan ini dilakukan oleh sahabat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa datang musafir. Yang Nabi kata, siapa yang nak menggantikan bagi pihakku untuk musafir ni? Sahabat angkat tangan, aku Rasulullah. Bila awak balik rumah, makanan tak ada. Yang ada sikit saja untuk mereka. Dia kata kepada isteri dia, suruh anak-anak tidur, sedangkan anak lapar. Kalau kita layak tak buat yang tu? Gila aku abang, apa ni anak kita tak terkedarah nak bagi kedarah orang lain, apa ni? Tapi sahabat kata, bagi tidur anak-anak kita, makanan ni cukup untuk seorang. Waktu siap makanan, kamu padam lampu, aku pura-pura makan dalam gelap. Tu dia sahabat cerita. Makanan untuk dia seorang tetamu tu, padam lampu tak nampak, aku pura-pura makan. Tuan rumah pura-pura makan padahal tak ada makanan. Sahabat tadi pun makan. Tu dia bagaimana layanan para sahabat melayani orang tetamu.
yang mana dosa dia, yang mana pahala yang melimpah ruah bagi orang-orang yang melayani tetamu dengan baik. Kemudian kata ulama, tinggal orang yang tinggal di kalangan para ulama tapi tidak ambil kesempatan untuk menambah ilmu, ini juga perkara sia-sia. Duk kawasan pondok, katakanlah dekat dengan kawasan pondok, banyak ustaz-ustaz, banyak tutu, tapi dia tak mengambil peluang untuk menambah ilmu, kehidupan jadi sia-sia. Esok ditanya oleh Allah, apa peranan hang duk dekat dengan ustaz ni, tapi hang tak tanya pasal apa? Apa yang akan kita jawab dengan Allah? Padahal hal dunia semua kita nak. Semua kita nak. Kalau ada supermarket lima kita nak pi. Sebab dia ada manfaat. Orang jual suplemen apa semua nak ambil. Ni untuk apa ni? Untuk kulit licin. Yang ni untuk apa? Untuk bagi putih kulit. Yang ni untuk apa? Untuk melebatkan rambut. Yang ni untuk apa? Untuk melangsingkan badan. Semua dia beli. Bulanan bayar 500 tak apa. Untuk diri sendiri. Untuk zahir, tapi untuk batin dia tidak pernah untuk memperbaiki dan untuk mendalami ilmu. Cubalah kita bayang balik perkara-perkara yang kita sebut ni tuan-tuan. Kalau kita ulang sikit saja dan kita sentuh bab agama sikit saja, cuba hang baca Fatihah, baca perkataan-perkataan yang berada dalam solat. Tata betul tak mana ke kita, wallahu a'lam. Kita mana ada kesempatan rokok dan sujud, dia suruh tasbih 3 kali, tapi kita tak dan. Tidak. Sedangkan benda tu untuk kita. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tapi tak sekali subhanallah. Kalut pula. Tapi kalau bab dunia, selagi mana banyak ada satu gunung mah, dia nak ambil gunung mah yang kedua, dia nak ambil gunung mah yang ketiga. Kenapa? Kesempatan di dunia. Tapi hak dunia, hak akhirat ni kita buat ala kadar. Falsafah hidup dia ala kadar untuk akhirat. Untuk dunia bersungguh-sungguh. Saya tak cuba tengok sebelum 2-3 hari sebelum raya, apa yang dia pulun? Kuih raya penuh kabinet. Cawan-cawan mangkuk ayung pun semua hak duduk hak dalam kabinet semua keluar untuk keperluan. Lansir tempah khas, tempah pula kat Pakistan. Tak apa kalau hutang juga boleh. Saya mai ukur kalau boleh, tak apa. Berapa semua? Tak apa, tak mahal. 1,500. Oh boleh. 1,500 boleh. Hanya semata-mata untuk kain siap tu. Tapi sedekah ada tak dalam puasa 1,500? Tak ada. Gagah. Bang, tu nak pergi malam Jumaat. Buat sedekah RM1 dah lah. Awak nak taruh di raya, nak buat rumah terbuka, pintu terbuka, tingkap terbuka, semua dah. Sedangkan dalam bulan Ramadan kita kena pulun benda tu, tapi dah dia save duit guna untuk hari raya. Jadi tuan-tuan, ni beberapa perkara yang kita anggap yang kita selalu buat, tapi ia merupakan perkara sia-sia, dan banyak lagi perkara-perkara yang menjadi sia-sia dan mungkin menjadi dosa kepada kita. Cuba kita tengok rambut orang Melayu kita lah ni macam mana. Dia buat ukir macam-macam. Dia disebut istilah qadha ke apa tu, yang mengukir rambut. Haram hukum dia. Haram. Tapi kita bangga tengok anak kita, cucu kita umur, saya gok orang buat ni. Line macam-macam, 3 line ada. Bangga. Tetapi secara tak langsung ia mendatangkan dosa, kerana itulah perbuatan haram. Jadi tuan-tuan, usia, masa, kesihatan, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini, rebutlah, berilmulah kita supaya kita buat amalan itu semata-mata berdasarkan ilmu yang betul dan memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi ni tuan-tuan, ni sebagai mengisi ruang, kerana kitab yang kita cari tak jumpa. InsyaAllah temuan yang akan datang ni kita akan cuba cari kitab tu, pergi cari di kedai Nasihat Agama dan Wasiat Iman, lebih kurang RM50 kot, dan RM50 lebih. Beli lah, tak ada dosa, dapat pahala. RM50 lebih. Kalau kereta rosak kelas rosak, 500, 1,000 boleh beli. Kalau kita kitab 50, wah mahal. Belilah.
sekurang-kurang sebagai bahan rujukan insya-Allah. Jadi terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.